Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati Tuan Pengurus Majlis, barisan panel hakim yang arif lagi bijaksana, penjaga masa, guru-guru dan rakan-rakan sekalian. Berdirinya saya di sini adalah untuk menyampaikan sebuah syarahan yang bertajuk bersabar dalam menghadapi musibah. Buah kelapa, buah pala, minta dibuka mata dan telinga. Para hadirin yang dihormati sekalian, sabar merupakan perkataan yang sering kita dengar dalam kehidupan seharian. Akan tetapi, tahukah kita bahawa ia adalah perkataan yang mudah diungkap tetapi susah untuk dilaksanakan? Sifat sabar merupakan satu sifat yang cukup hebat sehinggakan Allah menyebut di dalam surah Al-Baqarah ayat 153 yang bermaksud, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya, sabar merupakan sifat yang akan mendekatkan diri kita dengan Allah. Sabar juga merupakan kekuatan bagi jiwa orang mukmin. Hadirin sekalian, manusia yang hidup di dunia ini tidak akan dapat lari daripada menerima qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, seperti musibah-musibah yang menyebabkan penderitaan dan kesusahan. Musibah datang ini harus dihadapi dengan penuh kesabaran. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 155 yang bermaksud, demi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut kepada musuh dan dengan merasai kelaparan dan dengan berlakunya kekurangan dari harta benda dan jiwa serta hasil tanaman. Dan berilah kami kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Sesungguhnya tidak ada seseorang yang terlepas daripada kesakitan badan, kesakitan jiwa, kerugian harta benda, dan kehilangan orang yang dikasihi. Ujian ini datang tidak kira baik atau jahat, mukmin atau kafir, tetapi yang membezakannya adalah bagaimana orang mukmin menghadapi setiap musibah itu dengan keredaan dan ketenangan, kerana mereka yakin ia adalah ujian Allah untuk menguji hamba-hambanya. Setiap ujian manusia itu berbeza di antara satu sama lain, maka dengan kita bersabar dan yakin kepada Allah, ia akan menjadikan kita seorang hamba itu lebih reda menangani setiap masalah itu yang dihadapi. Hadirin sekalian, sesungguhnya sifat sabar dalam menghadapi apa jua musibah seperti sakit amat perlu kepada seorang hamba Allah, kerana ia akan membolehkan kita menjadi orang-orang yang reda terhadap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang sabar dan sentiasa bersama mereka, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 146. Dan ingatlah, Allah sentiasa mengasihi orang-orang yang sabar. Hadirin sekalian, jika kita menerima ujian seperti sakit, maka bersabarlah dan berdoa serta mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik tempat memohon pertolongan. Selain itu, kita juga seharusnya berusaha dan berikhtiar untuk mengubati penyakit tersebut. Seperti dalam keadaan sekarang, apabila negara dilanda wabak COVID-19, ada yang diuji dengan kesakitan dan kematian, maka bersabarlah.
Namun dalam masa yang sama, kita harus berusaha dan berikhtiar untuk mengelak daripada dijangkiti virus tersebut. Para hadirin yang dihormati sekalian, Allah menciptakan manusia itu semata-mata untuk beribadah dan memperhambakan diri kepadanya. Musibah yang datang juga bertujuan untuk menghapuskan dosa-dosa hambanya. Oleh karena itu, orang yang beriman apabila didatangi musibah akan menambah lagi amalan ibadahnya dengan mengerjakan amalan sunat dan mohon kepada Allah agar diberi kekuatan dalam menghadapi segala musibah. Mereka tetap berada dalam ketaatan dan sentiasa mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang dihormati sekalian, akhir kalam, sebagai seorang hamba Allah, kita tidak akan terlepas daripada menerima ujian dan musibah. Namun begitu, sebagai hamba Allah, kita hendaklah bersabar menghadapi musibah yang datang, kerana semua itu adalah kuasa, qada dan qadar Allah sebagai peringatan kepada manusia supaya tidak terus lalai dengan kesenangan hidup di dunia. Mudah-mudahan kita semua sentiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya akhiri syarahan saya dengan serangkap pantun. Dari Johor ke Tasik Chini sehingga Aniar berhenti minum. Syarahan saya sampai di sini. Terima kasih dan Assalamualaikum.